أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat insya-Allah meneruskan usaha kita, upaya kita untuk sama-sama cuba memahami lagi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah. InsyaAllah pagi ini kita akan mulakan perbincangan untuk surah Al-Insan, iaitu surah tentang manusia, kan, Al-Insan, insyaAllah. Jadi surah ini adalah nama lain bagi surah ini adalah Ad-Dahr ataupun masa, kan. Surah yang ke-76. Alhamdulillah kita telah melalui 8 surah daripada surah Al-Mulk. InsyaAllah surah ini juga adalah surah Makkiyah, kan. Dia adalah surah kembar daripada surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah, surah Al-Insan, kan. Di mana dalam surah Al-Qiyamah kita telah didedahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hujah, kan, yang mengajak manusia untuk melihat ke dalam diri dia sendiri, kan. Hujah tentang hari pembalasan yang pasti akan sampai, kan. Dan hujah besar ini berada di dalam diri manusia sendiri, kan. Iaitu apa yang disebut an-nafsul lawamah, kan. Suatu bentuk kesetiaan yang Allah SWT bina di dalam jiwa manusia, yang memainkan peranan dia sebagai hakim kecil, kan, mahkamah kecil yang sentiasa mempersoalkan manusia diri tuannya, kan, di atas apa yang Tuhan dia lakukan, kan. Dan dia adalah seolah-olah bearing, pertimbangan yang menentukan nilai, kan. Seolah-olahnya telah terbina dalam diri manusia ni satu kriteria ataupun nilai yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik, kan. Ini adalah satu hujah yang besar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan mempersoalkan manusia, kan, dengan adanya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah bina dalam diri manusia ni, kan. So mekanisme manusia ni adalah satu yang unik dan kompleks, kan, yang sebenarnya persediaan ini atau mekanisme ini adalah dihalakan ataupun dibina dalam diri manusia dalam untuk khas dalam berjalan menghadapi hari pembalasan ini, kan. Ini adalah manusia ini maknanya dibentuk sedemikian rupa untuk khusus berjalan menghadapi hari pembalasan ini, kan. Itu adalah apa yang kita lalui di atas muka bumi ini, kan. Dan dipersediakan dengan persediaan untuk
nanti kita akan berjalan menuju kepada Tuhan kita. Selepas daripada penghujung hayat kita. Dan ini diceritakan dalam surah tu, orang yang dimudahkan untuk menempuh perjalanan menuju kepada Tuhan. Fasaddaqahu bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa kadzdzaba bil husna, siapa yang mendustakan al husna, janji Allah yang baik, maka fasanu wa kadzdzaba bil husna maka dia akan disukarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menempuh perjalanan menuju kepada Tuhannya, kan. Jadi itu adalah apa yang telah kita lalui dalam surah Al-Insan ini, kan. Permulaan kepada surah Al-Insan ini sebenarnya dia adalah sambungan kepada hujung pengakhiran daripada surah Al-Qiyamah ni, iaitu 4 ayat yang terakhir dan 3 ayat yang pertama dari surah Al-Qiyamah. 3 ayat yang pertama tu, kan, adalah merupakan pengenalan atau pendahuluan yang menjelaskan apakah surah tu yang akan dibincang dalam surah tu sepenuhnya, kan, seluruhnya. Dan 4 ayat yang terakhir itu adalah kesimpulan, seolah-olah menjawab balik apa yang diketengahkan tu, kan, tentang ayahsabul insanu, kan, an najma'a idhama, kan. Adakah manusia ini mengira bahawa kami tidak akan mengumpulkan balik, kan, manusia untuk dibangunkan balik, kan. Tulang-tulang dia yang telah hancur dulu, kan. Bala qadirin an yusawwiya banana, kan. Bahkan Allah SWT ni qadirin, amat mampu untuk melaksanakan tugas perkara ini, kan. Kemudian, kan, di penghujung ayat yang hujung tu, sekali lagi Allah SWT bertanya, kan, soalan yang berkaitan juga, kan, iaitu tentang yahsabul insanu an yutraka sudah, kan. Adakah manusia ni mengira bahawa kami akan biarkan saja dia tanpa apa-apa pertanggungjawaban? Jadi soalan tu ditanya dan Allah sendiri menjawab dia, kan, bahawa manusia memang sebenarnya akan dipersoalkan, kan. Itu adalah hari pembalasan yang telah dibincangkan dalam surah-surah yang kita lalui setakat ini, kan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebagai jawapan, ayahsabul insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Allah SWT menjawab sendiri bahawa dia telah mencipta manusia ni daripada setitis mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kan, yumna, kan, ditumpahkan kemudian dibiarkan. Yang menghidupkan, menumbuhkan manusia ni adalah Allah SWT, setahap demi setahap, kan. Telah kita lalui perbincangan ini. Jadi dalam surah Al-Insan ni dia menyambung lagi tentang isu tu, dan kalau kita kata dia surah kembar ni, salah satu peranan dia adalah komplement, kan, melengkapkan penjelasan ataupun apa yang ditimbulkan dalam surah yang sebelumnya, disambung perbincangan dalam surah kembar ni, kan. Jadi tema utama kedua surah ni adalah sama, iaitu penghujahan Allah SWT terhadap kepastian hari pembalasan ini, di mana manusia akan dibalas mengikut bagaimana dia melalui kehidupan di dunia ini. Siapa yang mengambil ingat, bersedia untuk menghadapi hari pembalasan ini, dia akan bertemu Tuhannya dengan segala kemudahan dan sambutan yang terbaik.
Siapa yang menghindari untuk memberi perhatian terhadap ingatan Tuhan dia, Tuhannya, dia akan menghadapi saat-saat kesukaran dalam perjalanan bertemu dengan Tuhan dia. Tapi dalam surah ini banyak penekanan yang panjang juga diberi kepada fokusnya kepada orang mereka yang mengambil pilihan yang benar betul di dalam perjalanan menuju kepada Tuhan, kan? Kita akan baca insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah ni mula dengan pertanyaan, kan? Pertanyaan dalam konteks kepada yang ditanya ni, yang mengetahui suatu fakta tapi tidak mahu menerima dia. Kan? Macam itulah, itu adalah background kepada pertanyaan ni, kan? Hal ini adakah, kan? Ataupun adakah ata 'alal insan, kan? Telah bukankah, kita boleh terjemah macam tu, kan? Ataupun tidakkah telah berlalu, kan? Ata 'alal insan, telah datang kepada insan ini, hin, satu tempoh masa, minad dahr, satu tempoh daripada masa, ad-dahr, lam yakun syai'an madhkura, di mana manusia ini adalah merupakan satu yang lam nakun syai'an madhkura, tidak ada apa-apa yang boleh disebut tentang manusia ni, kan? Maknanya, bukankah telah datang satu masa pada manusia ni yang dulunya siapa pun tak tahu tentang kita, kan? Ini satu soalan yang membuka satu perkara yang umum mengetahui tapi umum tidak memberi perhatian dan selalu melupakan hal ini. Hakikat yang besar ni, kan? Bahawa manusia ni bermula daripada tidak ada apa-apa, kan? Nama dia pun tak ada, kan? Orang nak panggil dia pun tak ada nama, kan? Dan dia tidak ada apa-apa riwayat, kan? Kosong, daripada kosong. Kemudian bermulalah riwayat dia bila dia dilahirkan di atas muka bumi, kan? Maknanya poin yang nak pertanyaan ini ditujukan kepada mereka yang mendustakan hari pembalasan ini, supaya melihatkan diri dia dan mengetahui hujah yang amat jelas ni bahawa manusia ini bermula daripada tiada, kemudian apa jadi kepada dia ialah inna khalaqnal insan min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah mencipta dia, khalaqnal insan, mencipta manusia ni, min nutfah. Ini apa yang telah isu yang dibincangkan di hujung sebelum kita meninggalkan surah Al-Insan itu. Kita surah Al-Qiyamah, kita dilontarkan dengan isu yang sama dan dibawa lagi di dalam surah Al-Insan ini untuk perbincangan yang lebih dekat lagi, kan? Jadi sungguh-sungguh kami telah menciptakan manusia ni. Inna khalaqnal insan min nutfah, daripada nutfah, titis mani, kan? Kalau di dalam surah Al-Qiyamah ni kata mani yumna, mani yang ditinggalkan di dalam rahim, kan? Ini di dalam surah ni Allah kata mencipta dari nutfah amsyajin nabtali, kan? Jadi amsyaj ni adalah dia daripada perkataan masyaj, kan? Plural kepada masyaj, amsyajin, kan? Ataupun masyij, yang bermakna suatu yang bercampur ataupun teradun bersama, kan? Kan? Kalau dalam surah Al-Qiyamah Allah kata dia ditinggalkan oleh manusia, kan? Di dalam rahim. Kemudian yang akan memproses dia, yang menyambung proses sehingga manusia itu menjadi berubah kepada satu bentuk yang tertentu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini Allah kata kami cipta manusia daripada titis mani yang bercampur, kan? Campur di antara sel
lelaki dan perempuan kan, sel telur ni. Kemudian nabtalihi. Nabtali ini daripada perkataan asas dia adalah ibtila ataupun asas dia ujian kan. Tapi dia ada boleh membawa satu makna lain. Ujian ni adalah dia sama ada dalam bentuk bila dia datang bersama dengan lam kan, linabtali kan, maka dia adalah untuk ujian maksudnya kan. Dia dalam bentuk positif kan, untuk ujian, untuk diuji kan. Tapi di sini tidak ada la kan, dia bukan linabtali kan. Amsyajin nabtalihi kan, yang maksud dia adalah kami cipta manusia ni dalam bentuk yang setelah melalui tahap-tahap tertentu dia menjadi makhluk yang makin berkembang mengikut tahap-tahap dia, dan sehinggalah kan, dia menjadi makhluk yang berakal dan sedar kan. Itu maksud nabtalih dalam ni kan. Sebab dia maksud dia menguji ataupun mencuba sesuatu kan. Proses manusia percubaan ini akan menyebabkan sesuatu itu diteliti dari semua sudut kan. Kerana dia akan percubaan ataupun ujian ni akan menyebabkan dia akan dijatuhkan satu hukuman untuk satu keadaan kan, sama ada dia baik ataupun tidak baik kan. Jadi manusia ni amsyajin nabtali, dari sesuatu yang bercampur, kemudian nabtalihi dia berkembang kan, faja'alnahu, sehinggalah akhirnya sami'an basira, kami jadikan dia dapat mendengar dan dapat melihat kan? Sami'an basira kan? Jadi apa yang Allah nak sebut kat sini adalah kami cipta manusia daripada segumpal nutfah kan, mani kan, amsyajin nabtalih, yang bercampur, kemudian kami bina dia kan, ataupun kami bangunkan dia sehinggalah kami menjadikan dia mampu untuk mendengar dan melihat kan. Ini satu perkara yang amat besarlah sebenarnya, perubahan daripada setitik benda air kemudian yang bercampur pula, kemudian dia berkembang, dia berubah kan. Ini persoalan yang manusia kena tanya diri dia, macam mana boleh datang satu benda yang amat berbeza ni kan, daripada tiada kan. Mulanya tidak ada nama pun tak ada. Manusia tak pernah tahu dia, tidak pernah kenal dia kan. Kemudian dia dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setahap demi setahap sehingga dia boleh mendengar, boleh melihat kan. Itu satu perkara yang amat ajaib kan sebenarnya kan. Ajaib pada nisbah ataupun relatif kepada pengalaman manusia kan. Cuma manusia tidak memikirkan dia, tidak melihat dengan mendalam dan mengambil notis atau mengambil perhatian. Jadi manusia terlupa bahawa ini adalah satu benda yang ajaib dalam hidup dia kan. Pada pengalaman manusia, pada relatif nilai manusia amat ajaib kan. Sebab dia biasa sangat perkara ni, dia terlupa tentang hakikat itu kan. Dan yang perkara yang ajaib sebegini, yang boleh melakukan dia hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja kan. Jadi itulah kemampuan yang Allah Subhanahu Wa Taala ada pada kita ni kan. So sehingga boleh mendengar dan melihat, ini adalah kemuncak kesempurnaan penciptaan manusia ni, yang melalui tahap-tahap kemampuan menilai dan menentukan baik buruk ni, sehinggalah dia ada kemampuan. Sebab kemampuan inilah kemampuan yang tidak ada pada makhluk lain. Inilah kemuncak kemanusiaan ni kan. Jadi kerana itulah kan, sebab Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia boleh mendengar, boleh melihat, boleh menilai
boleh menentukan, kan. Mendengar dan melihat ni adalah alat input yang penting untuk menjadi input kepada fikiran manusia, kan, dan juga jiwa manusia, kan, nafsul lawamah kata, kan. Dengan apa yang masuk melalui pendengaran dan penglihatan ni, maka dia boleh buat penilaian untuk memilih apa yang dia nak pilih dalam kehidupannya, kan. Dan pilihan inilah yang akan menjadikan dia dipertanggungjawabkan di hari pembalasan nanti, kan. Tidak mungkin, tidak logiklah satu zat yang boleh mampu menukar manusia daripada tahap kepada tahap ini sehingga menjadi satu yang amat berbeza dengan asal dia, kan. Buat manusia ni kemudian biarkan dia begitu saja, kan, tanpa ada an yutraka sudah, kan, bina dia kemudian meninggalkan dia begitu saja. Itu adalah satu perkara yang tidak sesuai dengan sifat yang Maha Pencipta ni, kan. Dan itulah yang menjadi hujah, kan, kerana hebatnya Pencipta ni, maha bijaksananya dia, maha berkuasanya dia, kan. Maka tidak mungkin, kan, yang Maha Mencipta ini akan biarkan saja, sebab dia juga Maha Adil, kan. Maha Adil yang akan mempersoalkan, kan, benar ataupun tidak benar, kan. Allah kata Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami ciptakan alladzi khalaqal maut, menciptakan kematian pada manusia dan kehidupan, linabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kami dapat menguji, kan, tes manusia ni, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara mereka ni, di antara kamu ni, ahsanu amala, yang lebih baik amalan daripada yang lain, kan. Jadi Allah bina manusia dengan ke arah kemampuan itu, kan. Itulah kitaran hayat kita sebenarnya, kan. Kita dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni diberi tools ataupun capabilities, kemampuan yang istimewa ini. Sebenarnya tidak ada sebab lain yang besar kecuali untuk diuji, kan. Itu adalah hakikat dia, kan. Diuji, telahkah kita menggunakan kehebatan yang kita dikurniakan kepada kita itu untuk membuat pemilihan yang betul, kan. Jadi sebenarnya manusia ini tidak dicipta untuk setakat memakmurkan bumi ini saja, kan. Memakmurkan kemudian habis, kan. Dia tak payah fikir lain. Tapi hakikat dia, kan, dia dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diuji, kan. Itu adalah sifat semula naturalnya, kan. Sifat semula jadi manusia ni dicipta untuk diuji, kan, supaya dapat ditentukan apakah prestasi dia. Prestasi dia bukan saja prestasi dia dalam bidang kerja dia ke, dalam bidang kekayaan dia, kemampuan dia mencari nafkah, mencari harta, mengumpul harta, tapi prestasi dia dalam menentukan jalan hidup dia yang akan membawa dia kembali untuk perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti, berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan disoal di mahkamah Rabbul Jalil di hari pembalasan nanti. Itu adalah hakikat bentuk dan juga fisik dan juga mekanisme yang dimasukkan dalam diri manusia ini, semuanya untuk menuju ke situ, kan. Inna hadainahus sabil, sesungguhnya kami telah hadaina, kan, memberi petunjuk kepada, menunjukkan kepada dia jalan yang lurus, kan. Jadi hadaina tu maksud dia kami telah menunjukkan kepada dia, kan, as-sabil, jalan, kan. Jalan. Jadi imma syakiran wa imma kafura, sama ada dia bersyukur ataupun dia kufur, kan.
So Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjukkan kepada manusia kedua-dua jalan, kan? Hadainahus sabil. Kami telah menunjukkan kepada dia jalan, kan? Imma syakiran, sama ada dia bersyukur ataupun dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Ini adalah hakikat yang kita kata, kan? Manusia ni dicipta memang solely dengan kemampuan, dengan semua yang ada pada diri manusia ni, hakikat dia, kan? Dengan mata, diberi telinga, diberi hidung, panca indera, semua diberi hati untuk merasa, pemikiran untuk memikir, mempertimbangkan. Tidak ada sebab besar yang lain kecuali untuk diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Dan kita akan diuji supaya dia menentukan keputusan yang betul untuk membawa bekalan untuk dia balik menuju dalam perjalanan dia menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah hakikat yang difahami oleh para sahabat yang telah diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada sekumpulan manusia yang hidup mereka tidak ada matlamat yang jelas dan sebagainya, kan? Kalau marah pun marah kerana satu yang tidak jelas sebenarnya pada diri mereka. Diubah menjadi manusia yang fokus dan balik align dengan hakikat perjalanan yang dilalui dalam kehidupannya. Itulah sahabat-sahabat ni, kan? Itulah sahabat, kan? Dalam riwayat, kan? Sayyidina Umar Al-Khattab, Ibnu Umar, kan? Dia komen, kan? Tentang, kan? Ayat, kan? Manusia ni bila dia, kan, dia ni, kita ni dijadikan sebagai untuk seolah-olah musafir, kan? Hadis ni, kan? Hadis bahawa manusia ni, kan, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan perjalanan kita sebagai musafir, kan? Jadi komen Umar ni, dia kata, idza asbahta fala tantadhirul masa wa idza amsayta fala tantadhirus sabah, kan? Kan sebab kita ni seolah-olah macam perjalanan musafir yang berada dalam perjalanan, kan? Menempuh kehidupan ini adalah macam orang yang dalam perjalanan, kan? Jadi kata sahabat bagi komen, dia kata, kalau kamu duduk di waktu pagi, jangan tunggu sampai waktu petang. Ini yang kita sebut Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Sebut tentang sifat manusia ni, kan? Dia suka kepada benda yang istajal, kan? Yang segera, kan? Tapi dia tidak suka benda yang akhirah, yang lambat, kan? Sebab dia perjalanan ini, dia rasa terlalu seronok dengan apa yang dia lalui, kan? Di atas dunia ni. Jadi dia bercita-cita untuk buat persediaan dia nak duduk kekal, kan? Di tempat yang dia sepatutnya lalu saja ni, kan? Itu sebab tu bila kita telah hilang fokus kepada hakikat penciptaan kita ni, maka kefahaman kita tentang kehidupan ni pun berubah, kan? Dia cuba untuk membina infrastruktur yang membolehkan dia duduk lama di dalam tempat yang dia sepatutnya lalu ni, kan? Tapi orang yang faham, Ibnu Umar, kan, dia kata, idza amsayta fala tantadhirul masa. Bila kamu di waktu pagi, jangan menanti-nanti nak datang petang tu, kan? Kan? Wa idza amsayta, dan bila kamu di waktu petang, sampai waktu petang, jangan tunggu-tunggu akan datangnya pagi tu, kan? Anggaplah, kan, masa ni pendek saja, kan? Dan sediakanlah untuk memahami bahawa ini adalah masa yang pendek, kan? Jadi semuanya sementara. Infrastruktur yang kita bina untuk perjalanan yang hanya lalu ni saja adalah sementara saja, kan? Inilah yang berlaku, kita baca cerita Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab, kan? Sahabat-sahabat dan juga semua sahabat-sahabat yang lain, kan? Abu Ubaidah Al-Jarrah, kan?
sahabat yang dianggap aminul ummah kan. Dia jadi gubernur kan, di Iraq kan. Tapi kan bila datang orang wakil daripada Parsi kan, cari di mana dia gubernur kan, datang tengok dia sedang duduk dengan sahabat-sahabat yang lain makan bersama-sama dengan mereka di atas lantai, duduk sila sekali kan. Kenapa begitu kan? Sayyidina Umar Al-Khattab kan, sebagai pemimpin satu nation yang telah mengalahkan Rom dan Parsi kan, dua empire yang besar pada masa itu. Bila datang mereka datang cari dia, dia sedang tidur di bawah naungan pohon kurma di padang pasir ni kan. Dan Sayyidina Umar ni, apa yang dia ada kan, semasa dia menjadi khalifah ni, dia minta kan, daripada Baitul Mal kan, supaya bagi dia kecukupan. Apa yang diminta, dia minta dua helai baju untuk musim sejuk, dua helai baju untuk musim panas kan. Itu saja yang dia ada kan. Itulah Umar Al-Khattab kan. Kenapa mereka faham bersifat macam tu? Kerana mereka faham hakikat yang manusia ni adalah dicipta untuk perjalanan yang sebegini kan. Jadi jangan hilang fokus sehingga kita cuba kan untuk membina tempat tinggal yang kekal kan, dalam perjalanan tempat yang kita sepatutnya lalu ni kan. Ataupun binaan yang ada dalam diri kita ni, mekanisme yang Allah sertakan dalam diri kita ni, memang sebenarnya dicipta untuk melalui saja ujian ini, diuji kan. Jadi kita tak dicipta untuk kekal kan, dan kita tidak dicipta untuk sebenarnya duduk terus ataupun untuk berehat-rehat bersuka-suka kan, tidak juga kan manusia. Sebab manusia dicipta dengan kemampuan dia ni, dia dicipta untuk berfikir, memilih apa yang benar ni, dan melalui jalan dengan selamat dan kembali kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya kan keadaan. Okay. Jadi itu adalah rentasan bahagian pertama surah ini yang menjelaskan tentang hakikat yang besar ni kepada manusia dalam 3 ayat yang mudah kan. Tapi ayat ini amat mendalam sekali kan, ketukan dia kan. Sebelum diingatkan manusia dalam blok yang kedua kan, pusingan yang kedua dalam surah ni, Allah SWT ingatkan tentang apa yang disediakan di hujung perjalanan kepada Allah SWT ni kan. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira kan. Dulu kita disebut dengan diperingatkan dengan saqar kan. Sekali ini Allah sebut dengan sa'ira kan, neraka yang menyala-nyala kan, panas menyala-nyala kan, blazing fire. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafirin, mengingkari apa yang diperingatkan oleh Rasul ini, salasila kan, rantai kan, wa aghlalan, dan belenggu yang, dan wasa'ira, dan juga api yang menyala-nyala kan. Ini adalah ingatan kepada mereka yang bahawa di penghujung jalan ni ada disediakan Allah SWT. Telah ada pun, maknanya memang telah siap. Sebab maknanya semua penciptaan ataupun skrip yang Allah SWT telah tulis kan, quote-unquote kan, kepada kita dalam perjalanan kita ni, semuanya telah sedia kan, dan disusun dengan rapi kan. Sebab itu Allah kata a'tadna, kami telah sediakan pun. Maknanya memang dah ada pun. Sebab Allah SWT sedang menanti
orang yang seolah-olah kita ni dalam maraton kan, tempat hujung sampai tu telah disediakan dengan apa yang manusia akan jumpa. Sama ada bekalan, dia beri makan dan minum ke, dahaga kan, di hujung maraton ini, ataupun dia akan berhadapan dengan kan, akibat daripada keletihan dia yang amat sangat, kan, dia akan collapse ke kat situ kan, dan sebagainya kan. Berbagai-bagai perkara yang itu adalah perancangan kan, penganjur kan, dia dah sediakan stesen-stesen kan, dan sebagainya. Itulah yang Allah SWT telah, maknanya perjalanan ini telah diatur oleh Allah SWT. Dan Allah SWT mengingatkan kita, telah disediakan pun apa yang kamu akan jumpa di hujung perjalanan ni kan. InsyaAllah kita berhenti dulu. Malam ni kita akan terukar lagi blok yang kedua ni kan, yang amat menarik untuk dilihat berdekat kan. Sebab dia pendetailan kepada satu yang tak didetailkan lagi dalam surah-surah yang kita telah lalui sebelum ni kan. InsyaAllah kita sudahi dulu dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahi dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka